Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di kompleks Darul Faizin ini, negeri orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan rahmat Allah. Dan kita nak berjaya bukan setakat di dunia, kita juga nak berjaya yang paling penting di akhirat. Itu adalah kejayaan yang hakiki. Dan kita tengok anak-anak kita ni bersih semua. Baju bersih, muka pun bersih. Dia punya kena pula baju tu dengan hijau muda tu, kemah bersih, seronok kita tengok. Akak-akak duduk di pondok ni seronok, cuma menapas tak apa nak seronok, dah lelah pula, itu katuk tak muka pula, lagi lelah. Jadi kita rasa suka. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita je rasa suka, hak lain tak suka. Kita sahaja yang rasa suka, tapi berapa ramai hak benci. Sebab itu kita sebut di dalam takbir raya kita tu, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun kita ni dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrik. Allah sebut benda tu dalam Quran. Adanya golongan yang tak suka dengan kita ni. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Baqarah, di hujungnya pun disebut, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah sebutkan fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah daripada bangsa, pada golongan kafir. Allah sebut pada kita ada orang benci pada kita. Masalah kita je tak apa baca Quran, tapi tak apa nak yakin dengan Quran ni. Baca jelah. Dah Allah kata dah siapa musuh kita, siapa yang duk buat jahat pada kita. Dan tahap bencinya tu tuan-tuan bukan tahap kita sama Islam benci. Orang Islam kalau dia benci sama-sama Islam, bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, selesailah. Pergi salam lebih kurang pas sembahyang Jumaat, salam lebih kurang hari raya, bagi batang lemang kat dia, clear. Tapi bencinya depa pada kita gila-gila punya benci. Dia nak bagi rosak kita ni tuan-tuan, gila-gila punya. Bahasa kita sekarang ni kau-kau. Bagaimana cara dia? Banyak Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Di antaranya ialah mereka ni nak kita ni ikut cara mereka. Millatahum. Millah ni maknanya cara hidup. Millah ni jalan mereka. Cara mereka. Islam dah bawa dah. Cara Islam. Inna dina indallahil Islam. Daripada benda hak paling kecil sampai benda hak paling besar, Islam ada cara dia. Cara nak pakai baju pun Islam ajak. Cara nak londeh baju pun dia ajak. Cara nak masuk tandas pun dia habaq. Cara nak duduk dalam tandas tu pun dia ajak. Tu kata Islam ni. Cara berpakaian, mana halal, mana haram. Dia ajar pada kita. Nak potong kuku pun dia ajar. Nak guna apa, gosok gigi pun dia ajar. Nak gunting rambut macam mana pun dia ajar. Lah, nak bersin pun dia ajar. Ni nama dia inna dina indallahil Islam. Cara hidup. Maka mereka ni cari jalan macam mana nak ubah cara hidup hak kita duk pegang ni. Ikut style dia orang. Orang kita nak hidup sekali suami isteri kahwin. Mereka tak payah kahwin. Duk dulu beranak sampai 8 baru menikah. Beranak 4-5 orang baru menikah. Boleh duk dulu. Dia panggil test drive. Boleh duk dulu. Dapat anak. Dah rasa serasi duk sekali, tak apa, nikah. Pergi nikah. Berapa ramai orang Islam hari ni tuan-tuan yang duk sekali, tak menikah. Dan hari ni dah ada negara Arab yang membenarkan pasangan yang tak menikah, duk sekali. Tuan-tuan ni tengok anak-anak kita ni. Apa tuan-tuan rasa? Oh, ya rasa kemah. Pakai jubah, pakai serban. Kemah. Kena pula speaking Arab. Lagi rasa kemah. Cuba tengok tuan Arab. Janggut ada. Igal ada. Serban merah ada. Jubah ada. Cakap pula Arab. Oh, fasih pula tu cakap Arab. Makcik-makcik kalau dengar mereka lagu tu, kata lagu mana? Mai orang Arab kat kita ni. Cakap Arab pula, bergetau. Loh ustaz, orang Arab mai ketang lah. Apa hak dia cakap betul tak? Betul lah Arab. Ni hak kita ni. So kata Arab, betul semua. Lah hari ni mereka buat undang-undang, orang perempuan, orang lelaki hak tak menikah boleh duduk sekali. Tempat mereka pula hari ni duduk sambut Hari Raya Yahudi. Sebab tu kita tak ikut Arab. Kita tak ikut Melayu. Yang kita ikut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu jalan dia, inna hadza sirati mustaqimah. Ni jalan yang lurus. Jalan Allah yang lurus, ni jalan Allah, jalan Nabi yang lurus, yang mustaqim. Ikut. Jangan duk ikut hak lain. Cabaran yang datang kepada kita ni tuan-tuan, makin lama makin teruk, makin besar. Ni nak masuk 2021 pula, cabaran lagi besar pula. Yang hak nak mai 2021 tak tahu lagi apa nak mai. Hak 2020 ni pun nak telan, tak apa nak lepas. Tidur tak apa nak lena. Jalan tak apa nak seronok. Semayang tak apa nak khusyuk dah. Pasal apa semayang tak khusyuk lah? Orang sebelah kita semayang tak pakai topeng ustaz weh. Ketak lah makcik. Nampak? Angkat-angkat takbir, perasan lagu mana tu, orang sebelah tak pakai topeng. Tak khusyuk. Natang tak pakai, tak guna. Tengah semayang. Lah. Habis semayang pula, dia main salam pula dah, duk suar tangan. Tak sambut. Tak kena, sambut juga. Balik rumah duk maki, tak guna. Sungguh orang kata jangan salam dah. Setengah sabun dia basuh. Sampai naik nipis sabun. Lah.
Bayangkan tuan-tuan, hak 2021 ni nak main hak lagu mana pula? Ni hak baru main ni 19. Dia dikesan tahun 2019. Sebab tu nama dia COVID-19. Ni hak 2021 ni dia COVID apa pula? Kita rasa tak tenang. Hak nak mari ni kita tak tahu apa pula bala nak sampai tuan-tuan. Macam cerita 3 Abdul. Tuan penasihat hak misai kontok dengan sidik sigaraga duk menung dalam kedai. Tiba-tiba Pi Ramli datang. Ayah dah? Kenapa ya ayah dah mendung kan? Duk fikir lepas ni bala apa pula nak sampai. Tu Ahmad Nispu duk kata. Allah Ta'ala sebut tak benda ni dalam Quran? Sebut. Adik-adik yang pakai jubah lawa, abang-abang yang pakai kepiah lawa, akak-akak yang pakai telekung kemas duk semayang ni, adakah Allah Ta'ala biarkan kita macam ni saja? Selesa dengan boleh semayang, selesa dengan boleh baca Quran, selesa dengan duk di pondok nak buat apa lagi Zai? Kita dah tua-tua tak buat apa, main semayang lah kata. Di belakang tu ada kata pula. Nak buat apa lagi saya tak fikir apa lah kata. Tu dia bajak main duk jadi makcik main kata. Duk boleh semayang apa semua jadilah kata. Ujung tu ada kata banyak. Kata tak kata. Allah Ta'ala sebut dah. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu akan merasa kamu akan dibiarkan hanya apabila kamu berkata aku beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji lagi? Allah Ta'ala kata ingat-ingat tuan-tuan adik-adik ni pakai kepiah serban lagu ni kira clear. Dah ujian akan sampai. Tambah saya pakai baju belang macam kuda ni tuan lagi banyak. Tak boleh pakai punya ustaz. Lagi banyak. Tadi ada satu makcik mai. Dia kata ustaz nak tanya jangan marah. Tak tanya, mau tanya apa? Ustaz minum ke? Macam mana? Ustaz minum ke? Dia tanya saya. Saya kata kalau tak minum mampu kena minum, dia tak mati. Tak bukan minum ayam. Minum apa? Minum bir. Saya tanya awak. Tak perut ustaz buncit. Buncit macam perut ustaz ni. Selalu ni orang minum bir, minum arak. Saya nak tanya ustaz jangan marah. Saya kata tak marah. Saya kata saya ni makan ubat sehari segenggam. Boleh buat bubur. Ubat tu boleh buat bubur. Cocok di perut tak kira. Hak nu cocok, hak ni cocok. 3 kali sehari cocok di perut. Kesan daripada makan ubat banyak tu, perut jadi kembung. Belum masuk lagi kena busung hari tu. Tu yang jadi perut kembung. Sekali dia main kempeh, sekali dia main kembung, aku suka dia. Dia jadi kembung tu waktu nak ceramah. Oh, dia jadi kembung tegang. Balik lagi tak apa, duduklah kata kempeh lah. Oh, lagu tu lah. Ingatkan ustaz minum arak? Tak. Ustaz tak marah no? Tak. Marah apa? Han tanya. Yang kita marah kalau orang tuduh. Dia tanya tak apa. Marah apa orang tua? Dia faham hak perut buncit ni minum arak. Amai macam ni. Nanya orang tahu ni. Allah Ta'ala dia tak akan biar kita. Hanya kita ni kata la ilaha illallah. Allah tak akan biar. Allah nak tengok setakat mana kekuatan iman kamu. Allah bagi ujian pada kita. Dan saya katakan pada tuan-tuan tadi, ujian ni dia main lagi dahsyat. Setiap hari lagi dahsyat. Lagi kita tak sangka. Dan ujian yang datang kepada kita tu, kadang-kadang benda kita tak pernah fikir. Kita tak pernah fikir jadi benda macam tu. Ada ujian yang mari kepada kita, ujian yang berbentuk hawa nafsu pada kita. Doa hafal,
ayat Quran 2-3 surah ingat. 2-3 surah ingat tuan. Doa segala mak nikah ni hafal. Setengah Quran tu dia ingat. Saya tengok dalam Facebook dia baru ni siap pakai tudung dah. Pakai tudung dah, duk jual tudung. Lah lembut lah mak ngah orang jantan kita. Duk jual tudung, akak-akak macam ni cara pakai. Biar betul hang ni. Yang jadi perempuan. Adik-adik kita ni tengok ada mana muka-muka lembut tengok ni. Buat keras pergi main bola. Ingat balik rumah dah belajar masak. Nak cakap sikit lah. Nak jangan buat macam tu. Pergi banyak pokok nyong ke, main bola ke, futsal ke, bagi keras ke badan. Dia mari cabaran kita hak tak nak sangka. Anak yang aku hantar tahfiz ingatkan boleh jadi hafiz. Rupanya jadi makpon. Loh. Tu cabaran kita. Pasal saya cakap macam ni tuan-tuan, pasal saya jumpa. Tu sebab saya cakap. Tak cakap esok jadi tak beringat. Kalau kita tak cakap, orang tak ingat. Sebab itu Allah peringatkan berkali-kali dalam Quran. Allah peringatkan berkali-kali nama Fir'aun. Berkali-kali nama Fir'aun disebut. Supaya kita jangan jadi Fir'aun. Supaya kita jangan tertipu dengan Fir'aun. Jangan tiru Fir'aun. Ada orang yang macam Fir'aun yang akan terus menyesatkan kita. Anak cucu Fir'aun. Dia takkan putus takat Fir'aun tenggelam dalam laut. Anak cucu dia duk ada lagi. Yang ni cabaran-cabaran kita dahsyat tuan-tuan. Bila kita dengar cabaran-cabaran macam tu, kadang-kadang kita jadi takut. Mangah-mangah, takut apa? Takut laki menikah lain. Tu jelah. Duk nyembang dua-dua jaga laki hang. Allah, rambut duk belah tengah siapa? Rambut belah tengah pun dia sudah hati. Biar pergi kat dia. Dak lah kan. Sejak janda tu main lain macam nampak tu. Duk takut nikah dua. Nikah pilah dia nak buat apa? Tang mana sangat dia biar pergi dia. Hak laki-laki ni pula takut tu dia. Dia kata ustaz saya ni ustaz, dia pun kata kopi jantan bagus saya cari kopi jantan. Dia pun kata kopi janda bagus saya cari kopi. Kerja dia kopi. Sebab dia takut benda tu. Tuan-tuan, yang kita takut ialah cabaran yang menggoncang iman. Hatta zulzilu kata Allah. Sehinggalah apa yang datang menggoncang kita, yang menggoda kita tu menggoncang iman. Sampai mereka bertanya, mata Nasrullah, bila Tuhan nak tolong? Bila Tuhan nak tolong kita ni? Nampak dia mari goncang iman. Ada yang sampai sanggup murtad. Ada yang pertikaikan Allah. Dia kata, ustaz betul-betul Allah ni ada ke? Saya kata ada, wajib Allah tu ada. Kalau ada pasal apa Allah tak tolong saya? Saya susah, anak sakit, kerja tak ada. Allah buat apa? Oh, nampak tuan-tuan, iman dia dah bergoncang dah. Masa tu kalau ada orang bawa duit satu kapal bagi kat dia, duit satu beg kat dia, hang keluar daripada Islam, dia keluar. Pasal pada masa tu dia nampak duit boleh selesaikan masalah dia. Dia nampak duit itu lebih berharga daripada segala-galanya. Dia nampak duit itu adalah pilihan terbaik lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabaran dia tuan-tuan. Cabaran yang berbentuk kepada kita material. Yang kedua tuan-tuan, yang mari sampai kepada tahap kita ni apa dia? Lihat nak mari akan datang ni tuan-tuan ni. Dalam hati kita ni. Sampai pada satu tahap
Seronok dengan dunia. Rasa tak mau tinggal dah dunia ni. Lapang dengan dunia, tenang dengan dunia, rasa seronok dengan dunia. Dan dia nampak Islam ni macam duk sekat dia. Macam baru-baru ni, hari raya Christmas depa baru ni. Ada ramai yang duk pakaikan baju Santa Claus. Baju hak merah, ada topi, duk bawa hadiah. Duk bagi ke anak-anak dia pakai, dia pun pakai topi, dia terjuntai, duk berlambang pokok Christmas, duk lagu tu. Merry Christmas tadi. Bila ustaz tegur, bila mufti-mufti tegur, dia kata, apa ni? Bagi nampak susah Islam ni. Saya pakai je baju macam ni, tapi dalam saya Islam. Ni pakai baju ni sajalah seronok. Nak raikan kawan-kawan saya hak tak Islam yang sambut raya. Salah tak? Saya semayang saja pakai lagu ni. Dia lupa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa min. Siapa yang merupai sesuatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tu. Nama dia tasyabbuh, menyerupai. Lah takkan saya pakai baju depa pun salah? Tak boleh. Walaupun berlakon sekalipun. Dulu ada pelakon kita berlakon jadi Sami Siam. Kepala botak pakai selempang semua tu. Ni cerita tu. Hollywood. Dia kata saya berlakon je. Tak boleh. Tak, saya mengikut arahan director, pengarah. Tak boleh. Saya ikut arahan skrip. Tak boleh. Allah kata tak boleh, Nabi kata tak boleh, skrip ke, skrom ke, direktor ke, apa ke, kalah. Dulu orang ikut. Sekarang tuan-tuan orang mula duk bantah. Orang mula bantah. Lah sekali hari ni, mari daging lembu campur daging tak halal, orang dah tak kisah. Dulu jangan cakap bila sebut daging tu haram loh, tak tahu nak habang. Sekarang biasa. Kita kata tu dulu tak sembelih. Tak apa. Dulu kita kata bising kuaci ni campur rebus dengan direbus dengan ayak tulang babi. Tak apa, tak nampak tak apa. Dia boleh kata tu, tak nampak tak apa. Satu tempat tuan-tuan, mereka jual mi rebus. Bangsa Cha jual mi rebus. Dalam mi rebus tu buh tulang babi. Orang kita main penuh. Pejabat agama pergi serbu. Penuh orang kita. Sedap tuan-tuan, cuba beli dengan mangga. Rasa lagu mana? Mi rebus campur dengan tulang babi rebus sekali. Manis ke apa ke? Bila pergi tanya kat toke tu, pak siapa hang buh tulang babi dalam kuah mana? Kami tak boleh makan. Dia kata saya berniaga untuk orang saya, yang apa main apa? Senang dia jawab. Saya jual untuk orang saya, yang apa main makan mata kedarah tu pasal apa? Sampai ada orang hari ni tuan-tuan sebut yang kita benci sangat dengan babi tu pasal apa? Dia boleh kata tak. Yang hang duk benci dengan babi tu pasal apa? Kita tak benci babi. Tak benci. Benci dia pasal apa? Cuma dia haram dimakan. Dia makhluk Tuhan juga, anjing makhluk Tuhan juga. Anjing tu tengok kita kat depan tu, tuan-tuan ingat tu balik lestik batu ke dia pula, biar pergi ke dia, hambat dia sudah. Tapi taklah kita sayang pada babi tu pula. Duk peluk babi. Peluk apa mangah? Babi. Semalam duk main tu kata, tak apa, tak ada kawan mangah pun singgah, kawan dengan dia. Taklah macam tu pula.
Dah Allah kata tak boleh lah. Dah kalau babi tu ustaz tak boleh dimakan, yang Allah cipta pasal apa? Dia sampai tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir hari ni orang pertikai ni tuan-tuan, dia bukan setakat pertikai babi tu. Kalau kata semua pasal babi tak boleh, yang Allah buat babi tu siapa? Dia tanya. Yang ni tuan-tuan, dia tanya saya di Kuala Lumpur satu orang dalam sesi soal jawab dialog. Dia kata, ustaz, kenapa Allah ciptakan iblis? Kalau tak ada iblis, kita semua baik. Allah yang ciptakan iblis, iblis hasut kita, iblis goda kita, kita pun terasut. Lepas tu kita kena humban dalam neraka. Sekarang soalan saya, ustaz, siapa yang salah? Saya ke, iblis ke, Allah ke? Tuan-tuan, sebab saya ni jenis ustaz yang penyantun, sabar, lemah lembut. Kena ustaz lain dia balik mikrofon, tuan-tuan. Sebab tu saya kadang-kadang ceramah, saya suka mikrofon jenis hak pegang. Wire tak ada pula, lagi senang, tuan-tuan. Dia boleh tanya lagu tu. Saya jumpa soalan macam ni 3 kali lah. Mereka ni ada persatuan ke? Dia kata, ustaz, soalan saya, actually pula dah. Actually, saya tak pernah minta diciptakan oleh Allah. Saya tak pernah diminta untuk diciptakan. Saya tak pernah minta untuk diciptakan. Saya tak pernah minta Allah ciptakan saya. Soalan saya, bila Allah jadikan saya buat benda dosa, dan Allah balas saya masuk neraka. Kalau saya tak ada, kalau saya tak diciptakan, saya tak masuk neraka. Allah ciptakan saya buat dosa, kemudian saya masuk neraka. Saya tak minta pun diciptakan. Ustaz punya komen? Tuan-tuan, ganas-ganas soalan tu. Mereka ni banyak makan babi ke mau. Daripada kecil duk mentah darah babi sampai ketua, tuan. Hati pun keras. Saya kata, abang, saya ni dari Ipoh, nak ceramah di tempat abang di Kuala Lumpur. Bila saya keluar daripada rumah, sebelum saya masuk highway, dia tulis Kuala Lumpur kanan, Alustar kiri. Saya masuk kanan sebab saya nak pergi KL. Tu yang sampai tempat abang. Kalau saya ikut Alustar, sampai tak tempat abang? Tak sampai. Tu saya sampai ke mana? Sampai Alustar. Macam tu lah. Jalan ke syurga, Nabi dah tunjuk. Jalan ke neraka, Nabi dah tunjuk. Kenapa abang tak ikut jalan Nabi nak pergi syurga? Yang abang gatai masuk jalan ke neraka tu pasal apa? Nabi dah ajak dah, jangan ikut jalan ni, no entry. Ni jalan ke neraka. Abang ikut pasal apa? Sekarang siapa yang salah? Allah ke abang? Allah dah kata dah, hang ikut Quran, syurga. Hang taat pada Allah, syurga. Hang taat pada Nabi, syurga. An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu. Baca ayat tu, ayat 13. Surah An-Nisa. Allah dah kata dah, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasulullah, tempatnya syurga. Yang abang lawan Allah dan Rasulullah memang ke neraka lah, bukan salah Allah, salah abang. Orang dah kata dah buka TV satu, dapatlah TV satu. Yang kata buka TV 10 tu pasal apa? Apa ni TV satu tak dapat? Buka lah TV satu. Aku tak mau TV satu, aku nak TV 10 tapi dapat TV satu. Tu gila nama dia. Tuan-tuan yang saya hormati, cabaran-cabaran keseronokan hidup dalam dunia ni tuan-tuan, dia mai. Dan hari ini seronoknya dalam dunia tak dapat nak dibayangkan.
Bandingan dia tuan-tuan tengok saja pada handphone ni. Dulu kalau boleh tengok cerita Combat, $6 Million Man, cheap. Adik-adik ni kan tahu apa, dia pun tak beranak ni. Oh, makcik-makcik dulu kalau boleh tengok tayangan gambar Melayu, drama minggu ini, Atap Genting, Atap Rumbia, Anjang Aki, habis seronok lah. Duk tengok cerita Anjang Aki. Seronok. Masa tu kita rasa seronok dah, TV hitam putih. Nak bagi nampak color sikit bu plastik biru, nampak color biru. Macam nila duk tengok. Lepas tu mai pula tali beseng warna. Bangau satu kampung. Tu rumah kami ada hak color. Color bunyi dia. Hampa hitam putih no, hitam putih ni color. Masa tu kalau dapat TV color tu pun meter out. Punya bangga tu habis meter out lagu tu. Sekarang TV orang tak tengok lah. Sekarang orang tengok ni daripada handphone. Dia boleh tengok macam-macam. Dia boleh tengok muka dia sendiri dalam handphone. Sekarang nak pakai tudung tengok handphone. Tak payah buat cermin dah. Hak mana botak tu, handphone tengok lagu ni. Oh, tengok. Oh, botak. Nak tengok diri sendiri, nak tengok orang lain. Seronoknya tuan-tuan. Hari ni handphone mengambil tempat Quran. Dulu-dulu lepas maghrib pi rumah ustazah baca Quran. Sekarang lepas-lepas sembahyang maghrib, handphone ambil dulu. Pas-pas salam je, handphone dulu. Nak sembahyang pun handphone dulu. Dah berdiri atas sah, handphone dulu. Jawab dulu WhatsApp. Nak sembahyang ni, saya pergi call balik. Allahu Akbar. Tengok dia telefon pula dah. Bodoh sungguh. Oi tuan-tuan, dia letak nombor 1 dah sekarang. Apa yang disebut dalam menatang ni, semua orang percaya. Apa yang keluar berita dalam ni, semua percaya. Tak ada soal-soal, tak ada dakwa-dakwi dah. Punya bahaya menatang ni tuan-tuan. Apa yang gambar dalam, hang tak nampak gambar tu, tak nampak tu, percaya habis dah. Tapi hari ni bila datang daripada Quran, daripada hadis, orang boleh petikai. Dulu saya kata, jomlah kita try. Nabi kata, berubatlah dengan habbatus sauda. Ui, saya dapat maki ni tuan-tuan, daripada Perlis sampai Johor. Orang maki saya. Naik pula seberang laut Cina Selatan sampai ke Sabah. Ustaz bodoh. Ustaz mengaji tak habis. Tak terbukti saintifik lagi habbatus sauda ni. Tak terbukti lagi. Madu lebah ke apa. Ui tuan-tuan. Kita kata kita kena siasat balik benda ni. Kita kena kaji balik benda ni. Berlandaskan pada Quran dan hadis. Ada yang jawab pada saya, pilah hang dengan Quran dan hadis. Orang dah nak mati hang Quran dan hadis lagi. La ilaha illallah. Takutnya tuan-tuan. Orang hari ni dia cinta pada dunia. Takut pada mati. Tahap gaban dah tuan-tuan. Ini cabaran nak mari kita ni 2021. Tadi saya sebut cabaran musuh-musuh Islam. Yang mari nak goda kita, nak bawa pelbagai aliran, pelbagai fahaman yang nak mengubah kita. Yang ketiga, cabaran yang nak mari pada kita ni tuan-tuan, cabaran duit, cabaran ekonomi. Kena ingat tuan-tuan, ekonomi ni penting, harta ni penting. Tapi ada orang cakap, Ustaz, harta ni tak bawa ke dunia, tak bawa ke mati, Ustaz. Ustaz, harta ni tak bawa ke kubur, Ustaz. Memang tak bawa pergi kubur. Mana ada orang kita tanam dengan blender sekali. Ada tuan-tuan dengan tanam dengan handphone sekali.
tanam mayat laki, isteri campur handphone. Isteri, suami duduk dalam liang lahat. Isteri ni lempang. Abang, tu handphone tu. Apa-apa high call. Buatnya dekor tengah malam tu, mati pula makcik tu. Memanglah kita tak tanam sekali sebab harta hak dia tinggal tu nak kena faraid. Kalaulah harta ni tak ada apa-apa, pasal apa Allah Ta'ala suruh faraid? Sebab ada orang Melayu kata harta ni tak penting ustaz. Kalau tak penting tinggal lah. Rumah tinggal, tanah tinggal, sawit tinggal, motor tinggal, kereta tinggal. Adakah Allah suruh tinggal saja? Tak, Allah suruh bagi faraid. Malah Nabi suruh kita belajar faraid. Nabi kata lepas hang belajar, hang pi ajak orang lain pula pasal ilmu faraid. Pasal ilmu yang awal-awal dicabut ialah ilmu tentang faraid. Nabi kata belajar sebelum sampainya fitnah yang besar pada kamu. Hari ni tuan-tuan dia main lah. Bila main fitnah yang besar ni tuan-tuan, ilmu apa yang tuan-tuan dan belajar sekarang? Mai fitnah macam ni tuan-tuan nak mengaji apa sekarang ni? Tuan-tuan nak tadah kitab apa sekarang ni? Dah mari fitnah macam ni. Berapa banyak masjid stop pengajian, kuliah-kuliah. Nak tadah kitab apa lagi dah? Berapa banyak sekolah-sekolah tutup. Nak mengaji apa lagi dah? Berapa banyak tempat pengajian dewasa dah tak ada lah, tutup lah. Tuan-tuan nak tadah kitab lagi mana lah? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tadi, pi mengaji dulu sebelum sampainya fitnah yang besar pada kamu. Hari ni jadi sungguh fitnah tu. Kalau tuan-tuan kata bahawa harta ni tak penting, tinggal. Tapi pasal apa Allah Ta'ala kata yang ni dapat 1/6, yang ni dapat setengah, yang ni dapat 2/3, yang ni hukum kalalah, yang ni pula hukum anak yatim, jaga elok-elok harta anak yatim. Kemudian Allah turunkan pula riba pula, hukum berkenaan riba. Kalau kata harta tu tak penting, Allah tak turun bab riba. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dia bangun di hari kiamat, melainkan dia bangun nanti macam kerasukan hantu, kerasukan syaitan. Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jalan macam orang masuk hantu di hari kiamat, orang yang makan riba di dunia ni. Sehinggalah Allah Ta'ala kata tinggalkan riba. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Tinggalkan riba. Siapa-siapa yang tak mau tinggalkan riba, baik kamu isytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Sampai macam tu Allah benci dengan riba. Pasal apa? Pasal dia melibatkan harta. Jadi kalau orang kita kata bahawa harta tak penting, silap. Allah Ta'ala kata harta tu penting. Boleh rujuk di dalam surah An-Nisa. Allati ja'ala lakumullahu lakum qiyama. Boleh sambung ayat tu? Surah An-Nisa. Balikkan cari. Ayat 5 ke ayat 6. Allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah Ta'ala kata dijadikan harta ini oleh Allah kepada kamu sebagai asas dalam kehidupan. Harta ni kata Allah asas dalam kehidupan, asas dalam pembangunan. Qiyamah. Tuan-tuan nak bangunkan sekolah ni, kalau tak ada duit nak bangun macam mana? Asas kepada pembangunan dia ni duit, harta. Makcik nak wakaf. Makcik nak wakaf apa? Tak ada apa. Tanah kan? Dak. Batak? Dak. Batu? Dak. Duit? Dak. Tu apa? Saja nak wakaf.
Yalah wakaf apa? Tak wakaf lah, tanya-tanya apa lagi. Wakaf, yalah wakaf apa? Wakaf ni harta. Mai pada orang kita pula tak apalah. Kita miskin. Biarlah kita miskin tak apalah. Harta ni tak bawa ke mati. Harta ni tak bawa dalam kubur, kata dia. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ni miskin, tuan-tuan ingat ada ke orang lain nak hormat pada tuan-tuan? Bila tuan-tuan ni miskin, adakah negara lain nak dengar cakap kita? Cuba tengok dalam dunia ni. Kalau negara tu miskin, kena bully negara tu. Kalau negara tu tak ada duit, merempat negara tu. Kalau negara tu tak ada duit, orang tak dengar cakap dia. Orang tak peduli. Cabaran kita akan datang ialah cabaran tak ada duit. Kita dah lah kuasa tak apa nak ada. Duk berebut siang malam. Dulu orang hormat kita pasal ada kuasa. Lah kuasa datang mana? Bagi kuasa kat bangsa sendiri, lompat sana, lompat sini. Tapi tak tahu siapa nak jadi menteri besar. Lepas ni siapa pula? Bulan depan siapa pula dah? Boleh teka bulan depan siapa pula? Lagi 3 bulan siapa pula dah? Kuasa tak ada. Seorang ni lompat, seorang ni melompat, seorang ni melompat. Lama-lama orang tak hormat. Yang kedua, orang hormat kita pasal kita ada ekonomi. Sebab tu orang ada ekonomi, dia boleh tegak kepala lagu tu. Orang ada ekonomi, dia boleh lagu tu. Orang tak ada ekonomi, duduk-duduk, tak ada duit. Pasal apa dia kena menunduk? Pasal dia berhutang. Hang cakap banyak, hang ada hutang. Pasal dia simpan, dia pajak benda dia. Dia tak ada duit, barang dia pun duduk dipajak. Selagi aku cakap banyak lagi, hilang pula hak dipajak. Inilah dia tuan-tuan yang sedang berlaku. Menjadikan negara-negara jadi miskin. Dia tak ada duit. Bulan pertama boleh bagi bantuan. Bulan kedua boleh bagi bantuan. Mai setahun bantuan apa nak bagi? Bankrupt. Bankrupt. Mai penyakit dia kata duduk di rumah. Jangan kerja. Tutup segala kedai. Duduk diam-diam. Kita mula-mula kata, takutnya. Bulan pertama ni takutnya. Matilah, mampuilah. Duduk saja-saja pun mampuilah. Tak tahulah. Dengar pula ada orang batuk sebelah. Larilah. Hak belakang tu pula bersin. Lari tengok dia. Orang bersin kita takut. Orang batuk kita takut. Tengok-tengok pakai gelang pink pula. Lagi lari. Tak tahu nak abang lah. Bukannya susah tuan-tuan kalau tak mau orang main rumah kita. Raya nanti kalau tak mau orang main di rumah, pakat laki bini pakai gelamping duduk depan rumah. Tak ada siapa main, takut sungguh tak. Bukan nak kata dengan Tuhan tak takut macam tu, dengan gelamping takutlah. Tinggal tu imam seorang sembahyang, hak lain lari balik, tu imam pakai gelamping. Orang dah kata duduk di rumah hamil masjid pasal apa? Lama-lama tuan-tuan, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan pertama tak apa lagi. Duk kira dapat bantuan ni, dapat bantuan ni, tak apa lagi. Mai sekarang, dah perbulan tak kerja, kelang tutup. Pasal orang tak membeli lah. Tak boleh buka kelang, tutup. Kedai makan buka seminggu, tutup 2 minggu. Buka seminggu, tutup sebulan. Lama-lama tokek kedai tutup. Tak boleh pergi kan, gaji semua nak kena bayar apa sewa, nak kena bayar meniaga apa semua tak boleh. Tutup tak apa nak bayar. Buat gelen tengkok lagu tu, gelen lengan, tangan semua dia buat. Nak tunjuk kata teruk sungguh ekonomi ni. Ustaz kira tengok gaji nak bayar apa kedai apa semua sewa apa semua apa model apa semua meniaga apa semua tak boleh semua tutup semua habis. Tu dia lah. Main mana ni? Penang patut lepon.
Bukan kata hak menega jadi susah, hak ustaz pun tak ada ceramah, habis. Lah ustaz-ustaz pakai ceramah seorang-seorang depan kamera, duk pompang-pompang, dia cakap dengan siapa? Habis dah. Lama-lama negara-negara ni tuan-tuan jadi bankrupt. Dia terpaksa berhutang dengan orang lain. Berhutang dengan sana, berhutang dengan sini. Apa jadi? Negara-negara tadi mula dijajah semula ekonomi dia. Bila dah berhutang, dia pegang tengkok. Hanya dengan cakap banyak, hang berhutang dengan kami. Maka pada masa itu, mereka nak apa pun kena bagi. Kita dah terikat dengan hutang. Pasal apa? Ni cabaran kita. Nanti tuan-tuan tengok berapa banyak sekolah tahfiz swasta kena tutup. Mak bapak tak mampu nak bayar yuran. Bisnes tak ada ustaz, kerja tak ada ustaz. Kerja kilang 25 tahun pun tutup. 30 tahun punya kilang pun tutup. Hari ni jadi teruk tuan. Sebab tu semua pakat nak gelut, nak buat keluar duit ke duit SP. Tak ada duit. Dapat duit ke duit SP, beli motor pula dah. Lah. Orang suruh buat kaedah lah. Motor 4 biji belilah. Y suku, Y3 suku dia beli. Hak 3 suku pun dia beli juga. Kita ni pantang ada duit sikit lupa. Ini masalah kita. Saya takut tuan-tuan. Cabaran yang nak mari akan datang ni ialah cabaran ekonomi. Duit tang mana, harta tang mana. Kalau dulu kita beringat, alhamdulillah. Kadang-kadang mak pak duk fikir ni, anak 5-6 orang di rumah ni nak kerja apa ni? Ni nak kerja apa ni? Yang ni universiti nak tamat, tak tahu nak kerja apa, konvo pun tak ada. Nak kerja apa ni? Tengok pula hak nombor 2 pula duk belajar online. Siang malam pagi petang. Mak dia kata, hang siang malam pagi petang online. So nak kerja apa? Tengok pula hak kecil sekali. Duk tidur duk isap ibu jari ni. Tu nak adik pula tu. Hei, ni marah ni. Tak ada kena-mengena isap ibu jari, kaki ibu jari, nak adik pula, orang tua duk kata. Duk isap ibu jari pula, nak adik pula lah. Dah lah duit tak ada. Hei, ni marah budak tu. Menang budak tu, salah aku tak mana tahu tak. Yang keempat, yang nak mai kepada kita ni tuan-tuan. Tah 2021 ni cabaran yang besar. Kita takut tuan-tuan, krisis dalaman diri kita. Rasa dah tak mau hidup dalam dunia. Dia mari bunuh diri. Saya rasa 2020 saya dapat 3 kes. Tanya pendapat saya, kalau dia bunuh diri, apa pendapat saya? Seolah-olah nak minta izin nak bunuh diri. Dia kata, ustaz, kalau saya bunuh diri, apa pendapat ustaz? Saya tanya, kau nak bunuh diri ke? Kalau tak boleh selesai, apa makna hidup dia? Bunuh diri, ustaz. Bila kau cadang nak bunuh tu? Tak, saya tanya betul ni ustaz. Kalau saya bunuh diri macam mana? Saya pun tanya betul, kak. Bila kak cadang nak bunuh diri? Kenapa ustaz tanya? Saya nak buat FB live. Waktu kak nak gantung tu, kita set kamera semua, setting cantiknya. Okey kak? 5, 5, 4, 3, 2. Okey. Ustaz ni gila. Siapa yang gila? Kak yang nak bunuh diri gila ke saya yang nak rakam tu gila? Kak lagi gila pada saya. Dia ada krisis tuan-tuan sampai tahap nak bunuh diri. Tuan-tuan tengok kali ni dalam tahun 2020 berapa ratus yang bunuh diri? Ratus dah tuan-tuan. Dia tak boleh pi dah. Dia kata dengan bunuh diri ni selesai banyak masalah bagi dia. Dia lupa dengan bunuh diri ni bertambah-tambah masalah yang tak boleh selesai pada dia. Krisis ini akan berlaku tuan-tuan, termasuklah krisis rumah tangga.
Sebab tu kadar perceraian berlaku banyak. Kemudian krisis yang membawa kepada stres. Tuan-tuan boleh baca laporan tentang penderaan suami isteri makin banyak. Dia tak boleh tenang. Dia dera isteri dia. Dia dera suami dia. Dia dera anak dia. Krisis-krisis ini tuan-tuan, kejiwaan. Bila krisis ini berlaku tuan-tuan, dia mengganggu hati, dia mengganggu jiwa. Bila tuan-tuan jadi stres, penyakit-penyakit sedia ada dalam diri kita pun akan terbit. Darah tinggi, jantung, kencing manis, kencing tawa, kena kencing, dia terbit baliklah. Pasal apa? Jiwa. Tu penyakit stres. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Dalam satu hadis kudusi, Nabi Muhammad cerita orang yang pagi-pagi dalam keadaan duka cita dengan urusan dunia. Pagi-pagi dia bangun pada tidur tu, dia duka cita dengan urusan dunia. Apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat kesedihan berpanjangan. Apa yang dia akan dapat? Yang dia akan dapat kepapaan dan dia tak pernah merasa kekayaan. Kepapaan di sini maknanya ialah kepapaan hati. Hati jadi miskin. Dia tak akan merasa tenang, dia tak akan merasa seronok. Akhirnya jadi murung tuan-tuan. Ni penyakit. Tuan-tuan akan jumpalah benda ni. Duk menong seorang-seorang. Lama-lama menjerit. Menong seorang-seorang. Sekali lagi menangis. Bercakap dengan orang tak mau, campur dengan orang tak mau, menangis. Teriak. Sekali lagi dia gelak. Sekali lagi dia tak boleh tidur, duk berjalan dalam rumah. Daripada pakai tudung, dia keluar rumah, duk berkembang, duk menong, tengok orang. Pasal apa pula lah, apa leha ni. Yang ni, cabaran ni tuan-tuan, dipanggil sebagai cabaran kejiwaan. Lama-lama dia bergantung dengan ubat. Tuan-tuan yang saya hormati, bila dengar cabaran demi cabaran, cabaran demi cabaran yang nak datang pada kita ni, kita rasa takut. Cabaran yang datang kepada kita, cabaran iman. Cabaran yang datang pada kita, cabaran hawa nafsu. Cabaran yang datang pada kita, cabaran ekonomi. Cabaran yang datang pada kita ni tuan-tuan, cabaran kejiwaan. Bila sebut cabaran-cabaran ni, semua rasa susah hati. Siapa yang tak rasa susah hati? Orang yang tak ada hutang. Dia tak susah hati. Tuan-tuan ni, kerja sendiri tak tentu pula. Ekonomi tak tentu, duk tengok kereta. Kereta 2 biji. Dua-dua hutang. Nak bayar lagu mana ni? Abang duk fikir abang. Kereta ni abang kata jangan beli, nak beli. Mari kata jangan duk beli, sebiji sudah lah. Dah lah, abang pergi kerja, saya nak pergi market, nak hantar anak, kena ada kereta. Nak bersika boleh lah. Nak bayar lagu mana? Nak bayar lagu mana ni? Anak dia hak nantom mai abang. Lagu rock lah, anak dia kata. Aku sepak budak ni sekali lagi kot. Hak beli rumah ratus ribu juta tu, nak bayar lagu mana? Dah lah terlibat dengan riba, sewa hutang tu. Beli 1 juta, bayar balik 1 juta lebih. Harga rumah tu 1 juta, bayar balik 1.2 juta. Tak mampu. Daripada rambut hitam sampai beruban, tak habis bayar lagi. Daripada badan kecil, naik boroi, kecil balik, tak habis hutang lagi. Tengok-tengok ekonomi jatuh, susah hati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita balik kepada kemampuan diri kita, senang.
Orang dulu-dulu pak siapa boleh lena tidur. Orang dulu-dulu makan nasi lauk tak sedap pun habis. Nasi campur dengan telur, campur dengan kedera masin, habis. Nak bagi sedap lagi, buah cabai, potong cabai, perok makan, ngak, habis. Sekarang ni pajeri ada, tajeri ada, semuanya ada. Bukan kata pajeri je, tajeri pun ada. Tak habis. Tak lalu, Ustaz. Pak saya beban hutang. Sebab tu adik-adik, akak-akak sini yang tak ada hutang itu sehutang. Yalah Ustaz, saya nak beli kereta, naik Grab. Tenang. Lah orang pondok sekolah saya naik Grab. Umur 80. Tunggu apa makcik? Grab. Amboi, Grab. Lagu ni duduk tekan Grab, umur 80. Pagi tadi saya tanya dia habis kelas. Nak balik ah? Balik ah. Naik apa? Grab. Ingat anak mai ambil, dah dia kerja. Saya keluar lagi sekali, Grab dia sampai. Makcik balik ah, Grab sampai. Tenang tuan-tuan, RM4.50 sampai rumah dia. Tak ada hutang, tak ada rotek, tak payah minyak apa, dah naik. Yang mana tak ada duit tersedia beli rumah, sewa pun tak apa. Tak payah nak fikir hutang, tak payah nak fikir bunga, tak payah apa. Sewa. Orang kita hari ini kalau kata sewa, leceh. Bila kata rumah sendiri, oh banyak duit. Rumah sendiri lega no. Dulu sewa lah rumah sendiri lega no. Itulah kata kat ya, rumah kecil pun tak apalah, janji rumah sendiri kaya kan. Rumah sendiri apa? 23 tahun punya hutang. Rumah sendiri bila punya sendiri. Cuba tak bayar 3 bulan tengok dia main kad. Biar rumah sewa pun tak apa. Tapi orang kita leceh. Rumah hang sewa. Sewa. Mana ada duit nak beli rumah sewa. Yalah sewa rumah orang kan. Kita hias-hias lawa-lawa pun rumah depa tu. Nampak tukang hasut. Takut depa ni lah, takut suruh keluar no, cari rumah lain pula payah no. Nampak. Cubalah bila jumpa orang sewa, pergi cakap elok-elok kat dia. Bagus yang hang sewa. Aku ni umur 58, hutang rumah tak habis gitu. Aku beli umur aku 28 tahun. Lah 58 tahun, 30 tahun. Nampaklah rumah tapi tiap-tiap bulan duk pening kepala nak bayar. Hang tak payah fikir pun, rumah 450 sewa clear. Tak payah pening. Habis-habis kuat tuan rumah halau ya. Nama tuan rumah Abang Ali. Kita pula sewa rumah tingkat bawah, Abang Ali tingkat atas. Mai merangkak masuk dalam rumah. Rumah sewa rendah, merangkak tuan rumah. Cik Kasim duduk rumah Abang Ali 1 sen sewa, Abang Ali tak ambil. Ni ada 2 orang main nak sewa. Jadi Cik Kasim faham no. Saya faham Abang Ali. Nampak Abang Ali, di manakah saksofon saya? Abang Ali jual lah saksofon ini buat bayar sewa. Ni cerita Kasim Selamat tadi. Tuan rumah ada nama Abang Ali. Hidup senang, tak ada hutang. Tapi pahaman orang kita ni, bila kereta dia besar, rumah dia besar, oh banyak duit. Padahal hutang, hati tak tenang. Biarlah naik motor ES5 pun tak apa, janji tak ada hutang. Saya tadi daripada Ipoh tu tengok budak-budak naik motor ES5 dekat 40 orang. Duk berembang dengan saya naik kereta. ES5 melengkung budak-budak Allah. Hak botol ayat menera buh kat tengah ni. Ada hak belakang duk esok rokok, passing pula kawan dia buat motor. Bagi loh. Macam mana tak accident tuan-tuan. Hak belakang duk passing rokok, hak depan pula duk main handphone. ES5. Bukan Y3 suku, bukan apa, bukan. Bila saya sampai dekat tol Bandar Baru, mereka duduk situ pula lah. Daripada Ipoh sampai ke sini aku jumpa hampa ni lah. Rasa tenang naik ES5 tuan-tuan. Hutang tak ada. Tapi kita tak mau. Tak main naik ES5. Basikal saya pun 45,000.
Basikal 45,000 tuan-tuan. Langgar lopak jatuh. La ilaha illallah. Ingatkan bila langgar lopak tak jadi apa? Basikal mahal 45,000. Allahu Akbar. Banyak duit lah. Orang tua-tua lu naik basikal tua ya, pergi masjid sihat pergi kelah. Hari ini orang nak sihat kena beli basikal mahal, seluar pula ketat. Tang ketat tak apa lagi, tapi tang ketat tang situ tu lemah tu tahu. Anda faham? Tak faham sudah. Pasal apa hang pakai ketat tang situ tu nampak tu jujur pasal apa? Tak pakai tak boleh kan? Orang tua-tua lu pergi masjid pakai kain plekat. Tak pakai pun seluar lagu tu, hak tu jujur itu keluar apa sepak. Jadi trend dah sekarang ni. Tuan-tuan, untuk 2021, apa kita nak buat? Kurangkan hutang. Elakkan hutang. Elakkan hutang. Saya dah tulis, saya dah masukkan dalam Facebook saya, bagaimana nak keluar daripada hutang ceti haram. Saya dah tulis dalam Facebook saya tadi, video. Pergi jumpa mereka ni, restructure balik hutang. Ada orang main jumpa saya, minta tolong saya bayar hutang Along. Dia hutang tak banyak, 3,000. Tapi campur dengan bunga tuan-tuan, oh, berkali-kali ganda. Sehari kena bayar RM50. 50, hutang 3,000. Hang dah bayar berapa ribu dah? 4,500. Habis lah. Tu bunga tak. Hak pokok dak lagi lah. Tu nak tidur macam mana tuan-tuan malam-malam? Duk teringat besok 50 hutang mana pula. Mai jumpa saya, ustaz pinjam 50. Nak bayar hutang Along. Tapi kalau boleh untuk 3 hari boleh tak? 50, 100,500. Saya kata lepas 3 hari hang main jumpa siapa pula? Hang pinjam ni nak buat apa masa 3,000 tu? Nak menega pisang goreng. Nak beli koli, nak beli dapok, nak beli gas, nak beli pisang lah, plastik apa semua, pinjam Along. Nega katuk, Along tak katuk. Jadi adik-adik abang-abang, jaga. Hak mana boleh hidup bertahan, tak payah nak berhutang, tak payah. Ni, nak keluar pula dah ni, hak 12, 13, 14. Tu so duk beli yang mendatang ni. Ni, beli sampai 8,000, 7,000. Haji tak pi dulu. Handphone boleh beli. Bila tanya awak tak pergi haji, seru tak ada. Handphone ada seru. Lotak ada seru. Susah duk beli lah. Sudah cukup-cukup. Hak mana ada sudah. Cuba tengok mak kita dulu, tok kita dulu beli 3 sekupang. Handphone 3 sekupang. Jatuh 40 kali boleh pakai. Ikat dengan getah. Sampai nombor mu hilang. Tak mana hak nombor 2 lah. Hilang lah. Kalau hilang. Boleh pakai bela. Nombor 1. Nombor 2, apa yang kita kena hadapi dalam 2021 ni, persiapan apa? Kuatkan lagi iman kita, keyakinan kita. Cabaran yang sampai pada kita ni, sampai terbakar kita. Sakit, pedih, seksa, melarat. Sampai Nabi kata, kal qabidi alal jamri. Macam kamu genggam bara api. Kalau kamu lepas bara api, dia jatuh, api itu terpadam. Tak ada jalan lain melainkan kamu kena ambil bara tu, kamu kena genggam supaya api kamu dapat. Terbakar tak tangan? Terbakar. Biar terbakar, asalkan kamu bercahaya. Kamu boleh masak guna api, kamu boleh cerah guna api. Daripada bara ni nanti kamu cari dia supaya api dia bertahan. Asal daripada bara. Ni cabaran yang akan datang, dan Nabi habaq dah pada kita. Pertahankan Islam walaupun sampai kamu terbakar sekalipun. Jangan gadai maruah Islam. Jangan jual harga Islam. Jangan jual apa benda yang Nabi tinggalkan pada kita.
Walaupun orang pelik tengok kita. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing. Islam bermula dalam keadaan pelik. Islam bermula dalam keadaan dibenci. Nanti Islam kembali pelik, kembali asing, kembali dibenci. Beruntunglah siapa-siapa yang asing, siapa-siapa yang dagang, siapa-siapa yang dianggap pelik. Beruntunglah mereka itu. Hari itu saya pergi Kuala Lumpur, singgah Stol. Plaza apa rewak dan rehat tu depa tutup. Tak leh mayang, tutup. Sil tutup. Dengan kain apa nama papan apa kertas. Macam mana aku nak masuk ni, kunci pula dah. Buat keluar sejadah, hampak sebelah kereta, mayang. Allahu Akbar. Orang tengok tak? Orang tengok. Macam-macam pandangan orang. Hak orang Islam kata riak. Macam tak ada tempat lain nak sembahyang, riak. Apa? Kembung pipi ni. Apa? Kita bukan riak, kita nak sembahyang. Hak lain pula kata, dak lah nak sembahyang lah, balik rumah lah. Dia tak tahu kita ni musafir, mana ada rumah di Kuala Lumpur. Hak bukan Islam tengok pula, oh, ini apa orang? Banyak pelik lah ini orang. Wah, takut ha, alien lah. Apa ha? Sudah tuan, alien dia kata kita. Jadi pelik, kata Nabi, hang buat, hang semayang juga. Walaupun orang pandang pelik. Dulu makcik-makcik orang Islam ni pakai purdah, pelik. Naik bas, budak tu pakai purdah, tudung labu. Teriak budak, mau takut. Yang takutlah orang. Dulu. Sekarang semua pakai purdah. Dengan driver bas pakai purdah, semua pakai topeng belaka. Tak takut habis. Dulu kata kat orang lah jadi kat kita. Dulu tengok pakai purdah pelik. Ni apa ni, hantu kum-kum ke apa? Lah ni tuan-tuan, masuk jamban pakai purdah, masuk masjid pakai purdah, masuk rumah pakai purdah. Tu dia topeng, petak nafas. Tuan-tuan, pertahankan Islam. Walaupun orang benci kita, orang tak suka kita, teruskan. Janji Allah suka. Yang ketiga, apa yang kita nak hadapi tahun-tahun yang mendatang ni tuan-tuan, perkukuhkanlah amalan. Tambahkan amalan, perkuatkan amalan, bangun sembahyang malam, kena kuatlah. Saya ni dah berapa lama tak tidur malam. Lama dah tuan-tuan tak tidur malam. Saya bukan tidur malam. Saya dua benda malam saya tak buat. Pertama, makan. Saya tak makan malam. Tak tahu kalau tuan-tuan makan malam. Saya makan nasi. Susah nak makan malam. Ni malam makan. Ngak. Buat apa tu? Makan malam dia orang. Nak faham, tak faham sudah. Yang kedua, saya tak tidur malam. Tak boleh tidur. Bertahun dah. Orang tanya kat saya, Ustaz, apa rasa tak tidur malam? Tak rasa apa. Tak letih? Tak. Tak penat? Letih dengan penat sama lah saya kata. Tak rasa apa? Tak. Jadi macam mana Ustaz nak melayan tak boleh tidur malam? Saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Saya faham Allah tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang taubat, supaya saya bangun sembahyang malam minta ampun dosa-dosa hang banyak. Syukur padamu ya Allah. Kalaulah aku lena tidur, aku tak bangkit sembahyang lah. Sembahyang apa aku tak bangkit tunggu subuh. Tapi paksa tak tidur, macam-macam sembahyang kita boleh buat. Nampak tak Tuhan punya bijak tuan-tuan? Kalaulah kita faham Allah nak bagi kita peluang bertaubat, sebab tu dia bagi susah tidur, kita tak marah dengan tidur. Bersyukur lagi pula. Kok nak sembahyang qada ke apa ke, nak baca Quran, nak berzikir ke.
Kok Allah nak bagi benda lain pada kita, bagi kekuatan semangat pada kita, kekuatan iman pada kita, nak menghadapi zaman-zaman fitnah yang akan datang ni. Ni yang kita kena buat tuan-tuan. Dia bukan suruh kita ni duduk lepak zaman fitnah, tengok TV, main Facebook tak habis-habis. Dan yang keempat tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadapi zaman-zaman yang akan datang makin mencabar. Kalau tuan-tuan pegang pada saya mati. Kalau akak-akak harap pada suami mati. Kalau abang-abang harap pada isteri-isteri mati. Adik-adik ingat pada mak bapak, harap pada mak bapak mati. Kalau tuan-tuan semua ni harap bergantung pada pemimpin pun tak tahu lompat ke mana. Yang kita kena pegang makin kuat ialah pegang dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tu jalan dia tuan-tuan. Jangan duk ubah jalan lain lah. Ada orang duk pesan pada saya, dia suruh berhenti masa dah tamat. Sila berhenti masa dah tamat. Dah saja melawak tuan. Ada orang yang duk pesan pada saya, ustaz, kita ni hak mana boleh kita ikut Islam, kita ikutlah. Kita kena fleksibel ustaz, fleksibel. Hak mana kita rasa ni hak ni lebih baik, kita pakai hak dia. Hoi, tak saya kata. Islam yang terbaik. Pegang betul-betul tuan-tuan. Pukul 4 pagi dia telefon saya. Saya tak tidur. Dia tahu kot saya tak tidur. Kita lancarkan kutipan dana untuk pembangunan sekolah kita. Dan bagi tuan-tuan yang sedang mengikuti FB Live kita ni, baik di FB Live saya, baik FB Live Darul Faizin, sekarang kompleks Islam Darul Faizin ni nak membangunkan cawangan mereka di Melaka. Jadi mereka perlukan dana. Jadi tuan-tuan yang mana nak berikan sumbangan wakaf kepada mereka, inilah peluang yang kita boleh buat. Tuan-tuan boleh hubungi wakil daripada kompleks Darul Faizin ini 010 540 5059. Hubungi nombor ni 010 540 5059 ataupun akaun bank Islam 02-05-70-100-46352. Laju sangat ustaz. Saya lagi ulang balik lah. Facebook dia boleh ulang, habis ni reverse lah, balik ulang. Tu nak ulang berkali. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sumbangan kita ni boleh bantu kita di hari kiamat kelak. Baik. Pukul 4 pagi dia telefon saya, dia borak dengan saya. Dia kata, ustaz, manusia ni zalim, manusia ni jahat, manusia ni tak guna, buat baik macam mana pun dia tikam kita ustaz. Saya dah rasa fed up dah ustaz. Saya buat baik macam mana pun depa tak ingat, depa tak kenal ustaz. Saya biar dia bercakap 10 minit, saya tak kacau. Habis 10 minit, saya tanya dia, habis abang? Dah ustaz nak kata apa? Saya kata, abang, dekatkanlah diri dengan Allah. Allah akan jaga kita. Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan susah, tuan-tuan ada masalah, Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada segala masalah. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang tiada dia duga. Kalau orang tanya saya, ustaz, penyelesaian kepada masalah sekarang apa ustaz? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut dalam Quran, ajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Rezeki pun dapat, jalan keluar daripada masalah ni pun selesai. Saya duk dengar dalam radio ni, bersamalah kita menghapuskan rantaian. Bersamalah kita menghapuskan rantaian. Bila nak hapus ni? Mana ada terhapus sesemua tuan? Batuk boleh hapus? Dia akan datang.
Belajarlah hidup dengan benda tu. Jagalah kebersihan diri. Jagalah kebersihan rumah tangga, kebersihan tempat. Tak usahlah duk buat benda yang merapu. Mana kita boleh kata hapuskanlah kuman? Bila nak hapus? Dia akan sentiasa ada, tuan. Denggi tu sentiasa ada, malaria tu sentiasa ada, AIDS pun sentiasa ada. Jaga diri, jangan buat benda-benda tu. Nak hapus sampai kiamat tak terhapus. Kita sendiri jaga diri kita. Hiduplah macam biasa. Tapi jaga peraturan dia, jaga peringatan dia yang telah diberikan, yang dipanggil SOP dan sebagainya. Baik, sekadar itu sahaja tuan-tuan. Mudah-mudahan 2021 ada sinar harapan untuk kita. Boleh semayang macam mana yang kita buat dulu-dulu. Boleh ibadat macam dulu-dulu. Boleh pergi haji, pergi umrah. Boleh buat kenduri tahlil. Boleh buat semayang hajat. Lah nak semayang hajat pun tak pun nak boleh. Dulu-dulu mari balak, wabak. Kita kata marilah semayang hajat. Lah tak boleh pula lah nak kumpul. Jadi macam mana cerita ni? Kita nak 2021 ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita keluar daripada beban dan masalah ini. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.